Assalamualaikum. Okay, saya nak share. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa 'amalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ada sahutan tak? Okay, Alhamdulillah. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan rasa kesyukuran kehadrat Ilahi memberikan kita peluang kehidupan lagi pada hari ini untuk menjangkau beberapa hari lagi nak memasuki tahun baru, Masya Allah. Azan. Okay. Seterusnya, Masya Allah, bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri ialah nikmat iman, nikmat Islam. Jadi, Masya Allah, hari ini bersama lagi dengan Ustazah Azila Syamsudian. Okay, Masya Allah. Dan kali ini, Masya Allah, Ustazah akan kongsikan satu tajuk yang sering Ustazah kongsikan beberapa kelas lah. Sebab Ustazah rasa satu perkara yang amat penting yang perlu kita ambil berat. Bukan sebenarnya pada masa kini, sebenarnya daripada dahulu lagi. Tapi Masya Allah, sebelum Ustazah berkongsi, marilah kita mulakan dahulu majlis ilmu ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baiklah, Masya Allah. Apa yang saya nak kongsi hari ini? Satu perkara yang kita hari-hari buat, Masya Allah kebanyakannya. Tapi kita tak merasai sebenarnya ada perkara yang lebih penting yang perlu kita buat. Apa benda tu ya? Ustazah ni duk bunga-bunga dia tadi lagi. Tak sampai lagi tajuk dia. Okay, Masya Allah. Ia adalah tentang pentingnya kita memahami apa yang kita baca.
Kita baca Al-Quran. Tak kira Al-Quran lah apa benda pun. Kita kena faham dulu, betul tak? Kita perlu faham apa yang kita nak buat, baru kita buat. Kita perlu faham apa yang kita baca, baru kita tahu apa yang nak disampaikan. Jadi subhanallah, satu tanggungjawab yang besar. Terutama sekali kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita faham Al-Quran. Dan satu surah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna surati fil Quran 30 ayah syafa'ata li sahibiha. Dalam Al-Quran ada satu ayat, satu surah ini mempunyai 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada sahib. Kalau bahasa Arab, sahib ni sahabat lah. Kepada sahabatnya. Tidak disebut dalam hadis ini syafa'ata liqari'iha. Dia tak sebut memberi syafaat kepada pembaca. Tetapi dia beri, dalam hadis ini sebut beri syafaat kepada sahabatnya. Kenapa? Saya dah suka tanya. Tapi tak apa, jangan risau. Saya dah tanya, saya dah jawab. Okey? Jadi Masya Allah. Kenapa disebut kepada sahabat, bukan kepada pembaca? Kita sebelum ini kita membaca. Tak tahu surah apa kan, 30 ayat. Rasa pernah dengar hadis ni. Hatta ghufira lahu, hatta memberikan pengampunan kepadanya. Bila dia baca 30 ayat ni, akan dapat syafaat daripada surah ini dan pengampunan kepada pembaca. Jadi subhanallah, apa yang Ustazah nak tekankan di sini? Sahabat. Surah apa ni? Surah Al-Mulk. Tadi Ustazah ada kongsikan di kelas yang sebelum ni. Dan Masya Allah setiap kali ke kelas sebelum ni Ustazah kongsikan satu ayat. Tapi Masya Allah ini sekadar yang mana Ustazah akan buat. Kongsikan Insya Allah sekadar yang mampu. Ini surah Al-Mulk. Saya tak nafikan, Masya Allah, kebanyakan kita dah mengetahui tentang kebaikan surah Al-Mulk. Takut azab kubur. Ustazah nak baca surah Al-Mulk, nanti terhindar daripada azab kubur. Betul tak? Kita baca kepentingan-kepentingan, maknanya kelebihan-kelebihan membaca surah-surah tersebut. Jadi, kebayangkan kita baca, Masya Allah, tabarakallah. Tak nafikan. Setiap malam dah jadi, daripada umur saya 20 tahun saya setiap baca. Sampai sekarang tak pernah tinggal. Masya Allah, tabarakallah. Daripada umur 10 tahun nak baca. Sampai sekarang tak tinggal. Ramai. Masya Allah, ramai. Tapi bila saya tanya, apa yang awak baca? Tak payah jawab. Soalan tak payah jawab. Okay, tak apa. Ini Masya Allah kan, subhanallah. Persoalannya apa yang kita baca? Kita baca tanpa kita tahu apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Allahu Akbar. Sebab itu disebut tadi, syafa'atan li sahibiha. Syafaat kepada sahabatnya. Kalau kita dengan sahabat kita, kita akan tahu kan apa yang disuka, bagaimana diri dia tu perwatakannya, mana kita kenal dia. Jadi adakah kita bersahabat dengan surah Al-Mulk? Adakah kita faham apa yang Allah nak sampaikan kepada kita? Bukan saja surah Al-Mulk, bahkan semua surah. Surah Al-Fatihah sendiri. Hari-hari kita baca. Baru-baru ni 2 hari lepas saya kongsi dengan anak-anak. Buat program anak-anak. Semua pandai baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, Ustazah. Fatihah je dia. Tak kasrah bunyi T ke T? T. Sebut lagi sekali. Al-Fatihah. Kenapa berubah? Tak kasrah bunyi T. Fatihah. Nak betulkan susah sebab kita dah biasa. Al-Fatihah. Maksudnya tak kasrah T. Al-Fatihah. Kesempurnaan bunyi. Itmamul harakat. Bunyi baris tu. Jadi Masya Allah. Ini sebagai penambahan sikit tentang tajwid. Jadi subhanallah. Kita kena kenal. Kena tahu apa yang kita baca. Kalau kita macam kita dengar ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita pun baca je. Tak ada rasa apa. Kalau kita ni benar-benar orang yang beriman. Bila dengar je ayat. Wahai orang-orang beriman. Allah panggil kita ni. Apa yang kita nak buat? Kalau kita panggil anak-anak. Wahai anak-anak Umi.
Ramai ni budak-budak. Anak-anak saya je main datang. Sebab dia tahu diri dia anak Umi, dia pun datang. Kan betul tak? Dan dia datang far'iha sam'iha. Dia ada hadis Nabi SAW. Yang daripada Ibnu Mas'ud. Yang mana menyebut, bila dengar ayat yang menyebut, Ya ayyuhallazina amanu, bersedialah telinga kamu. Mana kita dengar apa yang Allah nak sampaikan kepada orang beriman. Tapi kita baca, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina, macam-macam, banyak, ada 88 ayat tentang wahai orang-orang beriman. Subhanallah, selama ni kita baca je, kita tak faham. Satu perkara yang menyedihkanlah sebenarnya sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Islam, yang mana Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita dua perkara yang menjadi sumber kehidupan kita, membantu perjalanan hidup kita, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita tak tahu apa yang perlu kita faham. Kita tak tahu apa yang perlu kita buat. Berapa tahun Allah berikan kepada kita kehidupan. Berapa banyak yang kita faham apa yang Allah perintahkan. Jadi Ustazah nak sentuh tentang surah Al-Mulk. Sebab kebanyakan kita, Masya Allah, dah mengetahui fadilat, kelebihan surah ini. Dan ramai antara kita yang telah mengamalkannya. Dan sekarang Ustazah nak kita amal dan kita faham. Kenapa surah itu menjadi asbab kepada kita dijauhkan daripada fitnah kubur, daripada siksaan kubur. Sebab ada cerita di dalam tu yang Allah sampaikan kepada kita, yang melahirkan kepada kita rasa takut. Jadi subhanallah, kalau kita baca ayat ini, Masya Allah, daripada mula, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak. Daripada perkataan al-barakah. Saya kan, semoga mendapat keberkatan. Saya cakap, semoga dapat keberkatan. Al-barakah, berkat. Apa maksud berkat? Tak apa, Ustazah tanya, Ustazah jawab. Keberkatan. Dia selalu cakap, moga dapat keberkatan. Moga hari ini penuh dengan keberkatan. Apa benda keberkatan tu? Kita kena tahu apa yang kita cakap. Keberkatan adalah kebaikan yang banyak dan berterusan. Kasratul katsir wa dawamuha. Itu kebaikan yang banyak dan berterusan. Siapa yang memberikan kita kebaikan yang banyak dan berterusan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ni tak dengar cakap Allah. Walaupun kita ni malas nak buat ibadah. Walaupun kita ni malas nak ingat Allah. Tapi Allah sentiasa beri kebaikan kepada kita. Setiap hari. Bukan setiap hari, setiap detik. Ni jantung, denyut jantung berdetuk. Ada lagu ke? Tak ada. Okay, jadi Masya Allah, jantung kita bergerak ni. Allah yang mengizinkan dia bergerak. Hidung kita menghirup udara ni. Oksigen masuk, keluarnya karbon dioksida. Allah yang mengizinkan, cantiknya masuk oksigen, keluar karbon dioksida. Walaupun kita tak nampak pun. Tak nampak pun oksigen kat mana. Tapi, cuba oksigen tak masuk. Kita pun tak tahu oksigen ke apa yang masuk. Tapi kita hirup jugalah, sebab itu je yang boleh hidup. Hirup kat hidung ni, sedut. Kan subhanallah. Kadang kita malas nak mikir. Dan macam tu dah bangun buat kerja terus. Tapi subhanallah, tabarakalladzi, yang maha baiknya, yang banyak memberikan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, allazi, yang biyadihi, di tangannya, al-mulk. Sebab tu nama surahnya al-mulk. Al-mulk maksud dia apa? Kerajaan. Daripada perkataan mulk, mim lam kaf, malakun, malikun, milkun. Malikun, dia ada 3. Dia beza baris ya. Malik, kalau kita dengar maliki yaumiddin, malik. Apa maksud? Raja. Mulk tadi, kerajaan. Malak, malaikat. Perkataan sama. Huruf yang sama. Tapi berbeza baris. Boleh berubah makna. Hebat bahasa Arab ni, Masya Allah.
Subhanallah, jadi berhati-hati bila kita membaca Al-Quran. Salah baris, salah makna lah pula. Ya, Masya Allah. Jadi, di sini memberitahu kepada kita di tangannya segala kerajaan. Kerajaan bumi, kerajaan langit, kerajaan, macam-macam kerajaan. Semua kerajaan yang kita tak tahu pun semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Masya Allah, semua di tangan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah ala kulli syai'in qadir. Baginya segala kekuasaan. Jadi subhanallah, Allah bukan saja memiliki kerajaan. Bahkan Allah berkuasa di atas kerajaan yang dimilikinya. Jadi ayat yang pertama ni sebenarnya menceritakan kepada kita tentang apa? Tentang Allah. Surah Al-Mulk sedang memperkenalkan kepada kita tentang pencipta kita, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kenalkan dirinya kepada kita. Kita baca tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tak merasai. Hakikatnya Allah sedang mengintroduce dirinya kepada kita. Siapakah Allah Subhanahu Wa Taala? Yang menciptakan kita, kita tak kenal. Allah yang mengatur kehidupan kita. Allah berkuasa ke atas kita. Kita dapat berkumpul hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi tahu kepada kita semua bahawa hebatnya Allah memiliki kerajaan ini. Memiliki kerajaan yang akan datang, itu hari pembalasan. Memiliki berkuasa di atas syurga dan neraka yang mana balasan dan juga ketetapan yang Allah telah tetapkan apabila selepas dibangkitkan. Subhanallah. Apa yang perlu kita lahirkan saat kita baca ayat? Rasa yang perlu ada sebenarnya. Rasa hebatnya Allah. Kita kena lahirkan. Sebab tu bila kita pergi solat dekat Masjidil Haram, kita dengar imam-imam baca, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bergema satu masjid tu. Dia baca dengan dia sedang tahu, Allah sedang ceritakan tentang diri Allah SWT kepada kita, dan dia rasa hebatnya Allah SWT. Dan di belakang ni, para jemaah yang mengikutinya semua terasa bergegar bila terasa. Sebab yang baca tu baca dengan rasa. Sebagai contoh, kita tengok pertandingan bercerita anak-anak. Cuba dia cerita. Ada satu hari ada seorang budak datang. Tak ada rasa apa. Tapi kalau dia cerita dengan, pada suatu hari, saya berjalan di tengah malam. Dengan intonasi, dengan dirasa. Tiba-tiba. Kan? Apa yang orang yang dengar tu rasa? Dia pun rasa macam, suspek. Betul tak? Sebab dia baca tu dengan rasa. Kalau dia baca, dia tak faham apa yang dibaca, dia tak ada bagi kesan pada yang mendengar ni. Begitu juga kita yang baca, tanpa kita faham, takkan memberi kesan kepada hati kita bila kita baca. Ya subhanallah. Jadi perkara yang penting, memang penting sangat. Kewajipan, tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbarun. Allah tanya dalam Al-Quran, kenapa kamu tak bertadabbur? Dia tanya. Apa maksud tadabbur? Tadabbur tiga perkara. Iaitu pertama sekali faham ayat. Macam contoh saya baca ni, Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Allah yang menguasai segala kerajaan dunia dan akhirat, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey, faham maksud dia. Okey, satu kita faham. Apa yang macam tadi saya huraikan tu, itulah dia pengajaran. Apa yang nak Allah sampaikan kepada kita. Mula timbul rasa. Kemudian baru kita amalkan dalam kehidupan kita. Maknanya kita merasai kehebatan Allah di setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan. Kita perlu meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling utama. Kemudian sambung lagi ayat seterusnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ni best sangat. Ayat ni akan menerangkan kepada kita tentang kehidupan. Yang mana tadi Allah ceritakan kepada kita, Allah ni memiliki segala kerajaan. Kerajaan bumi, kerajaan akhirat, kerajaan dunia, akhirat dan sebagainya. Kerajaan jin, kerajaan manusia, semua Allah milik Allah. Dan Allah berkuasa di atas segala kerajaan ini. Kemudian bila sebut tentang kuasa, jadi Allah ceritakan pula tentang kekuasaannya. Menciptakan pelbagai ciptaan. Dan antara ciptaannya adalah Alladzi khalaqal mauta wal hayah.
Allah ciptakan kematian dan kehidupan. Hidup dan mati ini ciptaan ke bukan? Ciptaan. Ini dalil dia. Alladhi khalaqal maut. Allah ciptakan kematian. Allah ciptakan kehidupan. Saya nak tanya soalan. Mana dulu? Kita ni hidup dulu ke mati dulu? Ada jawapan? Ini saya nak dengar jawapan. Hidup dulu ke mati dulu? Mati dulu. Hidup dulu. Tak tahu Ustazah. Jawapan ikut Ustazah lah. Itu jawapan senang. Okey. Kita ni ada pendapat mengatakan bahawa kita mati dulu. Sebabnya daripada tiada kepada ada. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama menyebut bahawa kita ni hidup kemudian dimatikan. Jadi subhanallah, dalam ayat ni Allah memulakan dengan kematian, kemudian baru kehidupan. Kenapa? Saya suka tanya soalan. Sebab apa? Bila kita tanya, barulah kita fikir Pulau Utara, baru fikir. Kalau bagi dia, okey, kehidupan ni, kan dia terik, dia bagi dia macam, lah, tak terfikir pun. Kenapa ayat ni mula dengan kematian, kemudian baru kehidupan? Hakikatnya, para jumhur ulama mengatakan bahawa kita semua ni dihidupkan, kemudian baru dimatikan. Kenapa ya? Kalau budak-budak, kenapa ya Umi? Dia tanya soalan. Nak tahu? Jawab sendiri. Umi dia pula. Fikir, cuba fikir. Kadang saya suka. Bila anak-anak tanya soalan, saya tanya balik. Cuba fikir. So, kita nak bagi fikiran kita berfikir. Itu kelebihan Allah berikan kepada kita. Akal. Aklun untuk berfikir. Alah, Ustazah bagi je lah. Kan? Senang. Zaman sekarang lagi senang. Google, semua jawapan. Cuba Google, ada tak jawapan? Kenapa? Kan? Sebab apa ayat ni dimulakan dengan kematian, kemudian baru kehidupan? Sebabnya Allah nak memberitahu kepada kita, kematian tu penting. Sebab kita ni banyak ingat hidup. Banyak ingat hidup. Apa nak buat lepas ni? Sekarang nak masak apa? Balik nanti nak beli apa? Esok plan cuti Sabtu Ahad nak pergi mana. Semua macam-macam plan je. Itu benda apa? Hidup. Kan? Fikir apa benda yang nak buat. Tapi fikir mati. Apa nak bawa mati nanti? Macam mana saya mati? Kat mana saya mati? Kadang-kadang orang takut nak fikir mati. Betul tak? Tapi memang kita kena fikir mati. Anak saya yang nombor 3. Nama dia Jannah. Bila saya sebut pasal Allah. Umi suka sebut mati. Nanti sedih, dia kata. Memang kita semua akan mati. Kehidupan ini sekejap sebenarnya. Yang lama di sana nanti. Selepas kematian itu tak ada kematian dah. Maknanya selepas kita dimatikan, kita akan dibangkitkan semula. Selepas kebangkitan itu tak ada lagi kematian. Mana kekal selamat? Ya selama-lama. Sampai bila? Selama-lamanya. Tak tahu nak cakap macam mana lamanya. Sebab tidak ada lagi kematian. Jadi Masya Allah, Subhanallah. Kita mengejar kehidupan yang sementara. Betul tak? Kita mengejar kebahagiaan, kehidupan, kesenangan, hidup yang kita akan tinggalkan. Tak salah. Kita nak kaya, nak bahagia. Tak jadi masalah. Tapi jangan kita lupa bahawa kita akan tinggalkan segala kebahagiaan, segala kesenangan, harta benda yang kita kumpulkan di dunia ni akan kita tinggal. Di sana tu yang akan kekal. Saya selalu sebut, Umi ni sementara je. Ada ni, Alhamdulillah, cakap dengan anak-anak. Sebab tu bila nampak Umi bersyukur dekat Allah, bukan Umi, ya. Bersyukur Allah bagi Umi sihat. Boleh bagi balik jumpa peluk lagi. Ada mereka dah tak ada mak ayah. Tak mampu bila nak cakap I love you mak, tak ada sahutan lagi. Mak sayang mak, mak dah tak ada. Dah tak ada nak menyahut kembali. Tapi apa yang saya nak sampaikan di sini? Bersyukur kepada yang memberi, iaitu Allah SWT.
Supaya terutama sekali pada anak-anak. Mereka bukan letak kita yang utama. Sebab kadang-kadang kita bagi mereka nampak kita. Dengar cakap Umi. Ni tahu tak Umi tahu. Korang tahu nak makan apa tengah hari ni. Tengok hebat. Umi boleh faham korang semua. Kita kata kita. Kadang-kadang anak-anak teringin dah cuti sekolah kan. Kita pun masak makanan favourite dia. Dia teringin. Cuti ni teringin nak makan. Dia pun balik rumah tengok dah ready dah. Sambal tomeh, telur, ayam rendang. Macam-macam lah favourite dia. Umi, memang teringin dah 2-3 hari ni. Pandai Umi faham apa Umi sen. Memanglah. Umi memang tahu korang semua nak apa. Umi korang kan. Ayat kita, mak kan. Hakikat ni yang memberikan kita rasa. Tahu apa yang dia rasa, siapa? Allah. Lepas tu kita kena ajar mereka. Alhamdulillah, Allah bagi Umi rasa korang nak makan apa. Hebat tak Allah? Bukan Umi hebat. Umi tak hebat pun. Kalau Allah tak bagi rasa apa korang nak makan ni, Umi tak masak ni. Umi pergi masak Maggi ke. Lagi diorang suka ya Maggi. Budak-budak le ni. Masaklah macam-macam. Maggi juga dia nak. Kan budak-budak sekarang. Subhanallah. Balik pada ayat ni. Allah ceritakan kematian kemudian kehidupan. Sebab mati itu penting dan dia adalah satu proses yang mana yang akan kekal selama-lamanya. Dan juga sebab kedua, kenapa Allah sebut mati dulu, Allah nak bagi kita terkejut. Ingat mati. Kena ingat mati hari-hari. Tahu tak, satu nasihat yang paling boleh memberi kesan kepada jiwa kita adalah mati. Kita gaduh dengan orang macam mana pun, sakit hati dengan orang, nak maafkan, senang tak? Senang tak nak maafkan orang? Satu soalan yang saya rasa semua tahu. Ustazah, disakitkan hati saya memang menyakitkan. Ustazah tak rasa. Itu ayat yang biasalah kan. Ustazah sakit. Ustazah macam mana saya nak maafkan dia? Ingat mati. Cuba bayangkan kamu marahkan dia. Kamu tak maafkan dia. Kemudian tiba Allah tarik nyawa kamu ataupun nyawa dia. Cuba bayangkan di hari kebangkitan kita nak cari si dia tu. Dalam keadaan manusia daripada zaman Nabi Adam ke zaman sekarang, ke zaman hari akhirat tu, berapa ramai manusia? Kita nak settle secepat yang mungkin di padang mahsyar tu. Tapi kita nak fikir-fikir pasal benda yang tak settle di dunia. Cuba bayangkan. Saya selalu ingatkan benda ni je kalau gaduh budak-budak. Especially anak-anak saya suka kan. Sebab itu kehidupan yang saya alami sekarang. Budak-budak gaduh. Anak-anak sebelum tidur berebut selimut. Berambut yang betul. Dia tak bagi selimut. Kita gaduh. Lepas tu nangis. Duduk sebelah sana seorang duduk selimut. Umi, dia tak bagi selimut. Ni selimut je pun. Kan. Tidur dalam keadaan menangis. Marah abangnya. Abang marah adik. Tanya. Esok pagi boleh bangun ke tidak? Rasa esok pagi boleh bangun ke tengok adik sebelah tu bernyawa lagi, abang sebelah tu bernyawa lagi? Tanya benda soalan mati. Benda esok kita tak pasti. Tak. Jadi nak terus gaduh. Tidur berambu ayak mata, marah. Ni marah orang ni. Tak nak. Pergi salam. Kalau ikutkan marah tak habis. Kita dengan suami kita gaduh. Dia tak beli pula handbag jualan buat akhir tahun. Murah kan? Suka. Perempuan biasalah handbag. Walaupun dah 10 kat dalam almari tu kan. Mesti nak tambah satu lagi. Walaupun dah 10, 11, 20. Almari dah terkeluar dah pun. Bila dia jualan akhir tahun. Harganya turun 70%. Oh, Masya Allah. Lagi-lagi memang kita nanti-nantikan beg tu. Itu pun bagi tahu Cik Abang. Bang, 70%. Lepas 70% berapa? Berapa harga dia? Lepas 70% harga dia. Berapa? Nak sebut tak terkeluar. Harga branded ni kan? Yang harga ribu-riban ni. Bila suami tanya berapa harganya? Saya bagi mahal je. Berapa? Cerita apa saya dengar yang siapa? Mastura kan? Suami dia tanya. Berapa harganya? Mahal je. Kata. Berapa? Bila suami dia cakap berapa? 1,500 je. Katanya Allahu Akbar. Lepas 70% tu. Kan nampak tak?
Lepas tu suami kata, ya Allah, mahalnya. Abang, kau tidak harga dia lagi mahal, bang. Ni dah 70%. 70% 1,500. Jadi, subhanallah. Tak nak beli. Banyaklah akhir tahun ni. Nanti awal tahun banyak nak guna duit. Merajuk. Biasalah perempuan dengan merajuk tak boleh dipisahkan. Kan? Merajuk. Okeylah. Yalah. Pun tak masak dah tengah hari tu. Dah abang kata, kenapa tak masak? Masak sendiri lah. Marah. Marah kat abang kita tak beli beg tadi tu. Subhanallah. Kita dah dengar ceramah, saya tak nafikan semua pernah dengar ceramah isteri solehah kan. Tapi kita buat macam tu tanda-tanda isteri solehah tak? Biasalah kita, memang syaitan memang akan sentiasa mengganggu. Dia akan buat plan. Syaitan dia akan buat plan. Kalau nafsu, kita akan digoda oleh dua perkara. Pertama nafsu, yang kedua syaitan. Kalau nafsu dia nak dan nak lagi. Macam tadilah handbag dah ada 10, 20 kat dalam hari. Dia nak lagi. Tak habis-habis nafsu ni. Memang. Tanya budak-budak. Cuba kita bawa anak-anak pergi kedai. Sampai lorong pertama. Ni. Okey, kita pun ambil. Coki-coki. Datang depan nampak pula Cadbury. Mama, nak Cadbury. Bukan tadi dah ambil coki. Nak Cadbury. Tadi dah ambil dah 2 coki-coki. Ambil Cadbury. Depan lagi. Tengok ada keripik. Kepek ni tak habis. Kalau boleh sampai hujung kedai dia habis. Kan nafsu. Dia nak dan nak lagi. Begitu juga kita. Nafsu. Dia nak dan nak lagi. Tahu ada tapi nak lagi. Subhanallah. Itu nafsu. Kalau syaitan, dia plan. Macam tadilah. Tak dapat kan. Nafsu keinginan tak dapat. Gaduh dengan cik abang. Hari ni tak nak masak kat dia. Biar dia lapar. Tak nak beli. Lagi dia tak beli. Tak payah masak. Mogok. Itu plan. Plan yang kita rasa macam, ya tak ada apa-apa. Tapi benda tu akan menimbulkan pergaduhan, kekeruhan dalam keluarga. Pada pasal beg je pun. Boleh 3 hari tak bercakap. Betul tak? Tapi subhanallah, bila kita fikir pasal mati, ya Allah nak tidur sekejap lagi. Malam ni nak tidur. Dalam keadaan kita marahkan cik abang kita sebab tak beli handbag tu. Rasa-rasa esok boleh kita bangun minta maaf, kita masam muka dengan dia. Rasa-rasa esok boleh kita minta maaf dengan dia sebab kita tak masakkan dia tengah hari tadi sebab kita merajuk dengan dia. Mati adalah satu peringatan yang begitu hebat. Yang kita betul-betul yakin bahawa kita ni akan mati. Ada orang juga dah ingat mati pun dia tak rasa apa. Sebab hati dia dah tertutup. Semua buku menamnya dah tertutup. Telinganya hati dia semua dah tertutup. Ada juga manusia. Na'udzubillah, kita janganlah. Harap-harap kita tak termasuk dalam golongan ini. Yang mana bila diberi nasihat, tak rasa apa. Biarlah mati masing-masing, kubur masing-masing. Kan? Ada kan ayat yang begitu yang dikeluarkan. Walaupun kubur masing-masing dia mati, dia tak berangkat ke kubur sendiri. Orang lain yang akan memandikan dia. Orang lain yang akan mengkafankan dia. Jadi subhanallah, Masya Allah. Allah nak ingatkan kepada kita, memberi kejutan kepada kita tentang pentingnya ingat mati. Sebab manusia sentiasa ingat hidup. Kemudian, bila cerita pasal hidup, wal hayah, ini benda yang paling Masya Allah mengingatkan kepada kita, wal hayata liyabluwakum. Sambung perkataan tersebut, kehidupan ini untuk liyabluwakum. Apa maksud liyabluwakum? Untuk diuji. Jelas ayat ni. Kehidupan untuk diuji. Jadi hidup, kita kena ujian. Memang pasti akan diuji. Ada tak depan saya ni yang tak pernah diuji? Tak pernah. Ujian peperiksaan darjah 6 pun ujian juga namanya. Nak masuk kerja ni, nak naik pangkat, ada juga ujiannya. Sebab apa Allah uji? Sambung ayat ni. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manakah antara mereka yang paling terbaik ahsan? Yang paling terbaik amalannya. Tidak disebut dalam ayat ni yang paling terbanyak. Tapi paling terbaik. Maksud di sini. Apa maksud di sini? Maknanya Allah nilai kita. Bukan berapa banyak yang kita buat. Tetapi berapa kualiti yang kita buat. Kita buat ibadah. Kita baca istighfar je lah. Istighfar. Astaghfirullahaladzim kan. Baca 1000 kali. Saya tak larang. Bacalah.
Tapi saya nak tanya, kamu baca tu kamu rasa tak? Kamu baca tu betul tak kamu sedang meminta ampun dengan Allah? Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Kita baca kadang-kadang kita kejar kuantiti. Tapi kita baca tanpa kita rasa. Kita main-main. Astagfirullah gitu. Kejar-kejar Kita minta ampun dengan Allah dalam perkataan dan cara macam tu. Tanpa kita benar-benar merasa diri kita penuh dengan dosa. Tanpa kita mengalirkan air mata. Kita kalau minta ampun dengan orang yang kita buat salah macam mana? Kita nak minta ampun sangat. Macam mana gaya kita? Sorry lah, tadi tak sengaja. Tak sengaja sangat. Minta maaf sangat. Minta maaf dia pergi pegang dia ni. Dia tak nak ampun dengan kita. Beramboi. Sorry, tak sengaja sangat tadi. Betul, tak sengaja. Dengan rasa, betul tak? Kita cakap. Minta maaf sangat-sangat. Tapi kita dengan Allah. Astagfirullah. Gelak-gelak. Astagfirullah. Ya Allah, teruknya kita. Kita bermain-main di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kualiti kita buat setiap amalan kita. Kita bangun qiyamul lail. Bangun malam. Buat 2 rakaat. Tapi kita rasa indahnya nikmat tu. Berambung minta ampun. Menangis mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna orang yang buat bangun, Masya Allah tak salah. Saya tak nafikan. Sebenarnya berlaku. Terutama sekali ketika saya berada di Mekah. Ramai jemaah yang mengejar kuantiti umrah yang dibuat. Betul tak? Saya nak buat 7 kali Ustazah. Buat 10 kali. Dah kali ke-5 tu. Tercungap-cungap buat. Baca dah tak tahu apa yang dibaca dah. Betul tak? Dengan penatnya. Dengan tak tahu apa nak baca. Yang penting nak habis. Mana kualiti? Jadi subhanallah. Syekh Yusuf Al-Qardawi, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa adkhilhu jannata ma'al abrar. Dah meninggal dah, masya-Allah kan. Ulama-ulama kita. Subhanallah menyebut setiap perkara yang kita buat. Pentingkan kualiti berbanding kuantiti. Kita nak pilih baju pun kita tengok kualiti, betul tak? Baju ni tahan tak? Kain dia okey tak? Kita tak pakai ambil je baju yang mana cepat koyak dan sebagainya. Itu yang kita nak pakai. Yang kita buat. Sebab tu subhanallah ayat ni menjelaskan kepada kita semua. Kehidupan ni memang takkan kita boleh lari daripada ujian. Kita pasti akan diuji. Itulah namanya hidup. Bila datang ujian, ya inilah hidup. Sebab kita sedang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang erti kesabaran. Erti kekuatan. Kita takkan tahu erti kuat. Kita takkan tahu erti sabar. Rasa sabar tu kita takkan dapat rasa melainkan ada perkara yang perlu sabar. Contoh saya cakap sekarang. Saya sedang tahan marah ni. Tapi tak ada apa saya nak marah. Boleh tak? Tak boleh. Dia mesti ada perkara yang buatkan diri kita marah. Waktu kita cuba nak tahan marah tu. Waktu tu baru kita tahu bagaimana cara kondisi yang bagaimana kita nak tahan marah. Sekarang ni bolehlah saya sedang sabar. Sabar apa? Tak tahu je. Dia mesti ada ujian. Nak tahu. Dia betul-betul sabar ke tidak? Saat diuji tu baru kita tahu. Ya Allah. Inilah dia sabar. Bila marah, kita nak kawan marah. Nak tahan ni. Kita pegang tangan genggam dia. Tahan marah ni, marah sangat ni. Ya Allah. Orang yang paling kuat adalah yang dapat menahan marah ni. Itu orang paling kuat. Sebab nak tahan marah senang tak? Susah. Susah nak tahan marah. Sekarang boleh kita cakap. Contoh saya sekarang ni. Tiba-tiba keluar karan nak naik kereta. Ada kereta parking kat belakang. Tahan. Kita nak keluar cepat ni. Saya baru je ajar. Marilah kita bersabar. Kan baru je ajar. Marilah kita jadi orang yang sabar. Inna Allah ma'as sabirin. Bukan main lagi cakap. Tiba-tiba start kereta. Ada kereta blok kat belakang. Mana? Itu sedang belajar sabar lah tu. Ya Allah. Allah nak bagi sabar. Itulah ujian. Allah nak uji. Tadi dah sebut dah tentang sabar. Sekarang nak tahu betulkah dia bersabar. Masya Allah. Ujian tu sebenarnya menilai diri kita.
Adakah kita beramal dengan apa yang kita dah pelajari? Nah, mengamalkan bukan satu perkara yang mudah. Memang kena paksaan dalam diri. Ya Allah, tadi baru belajar. Sabarnya ke sabar. Tadi baru belajar isi solehah. Ya Allah, minta maaflah dengan satu. Walaupun dia tak nak beli beg. Cerita beg balik. Subhanallah. Masya Allah. Okay? Jadi, di sini peganglah ayat. Bila datang je ujian, balik ayat. Allah dah sebut dalam Al-Quran. Hidup ni untuk diuji. Allah sedang uji kita. Sedang uji kesabaran diri saya ni, ya Allah. Kau tambahkanlah kesabaran. Kita ni takkan mampu bersabar. Melainkan Allah berikan kepada kita rasa kesabaran. Minta dengan yang memberi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tanya saya, Ustazah, macam mana Ustazah sabar bila kena sakit? Saya kongsi sikit lah. Saya dulu bekas bersakit kanser. Jadi, saya tak nafikan, saya manusia biasa. Lemah. Rasa ya Allah dah nak mati dah. Bila doktor bagi tahu awak kena kanser, bagi lymphoma stage 4. Tak tahu nak cakap apa. Fikir apa je kat kepala, mati je. Kalau fikir mati je semata, dah biar-biarlah mati je lah. Betul tak? Tapi bila fikir balik, kita nak menghadapi kematian, iaitu selepas tu ada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Apa persediaan kita untuk menghadapi kematian? Ya Allah, waktu tu saya masih muda lagi. Amalan pun ciput lagi. Mungkin tak layak, memang time tu memang ya Allah. Apa bekalan aku nak pergi bertemu engkau ya Allah? Dia takutlah. Subhanallah. 2 je permintaan saya. Kalau Allah bagi saya mati time tu, kau ampunkanlah dosa aku. Bagi saat aku mati tu, saat aku betul-betul beriman benar-benar kepadamu ya Allah. Sebab kita tak tahu mana yang baik. Dalam hidup ni kita tak tahu mana yang baik. Ya Allah, kalau kau bagi aku kehidupan, aku harap lepas aku sihat nanti, tidak aku jadi lebih baik. Lebih dekat dengan kau ya Allah. Sebab pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabiah. Dia diuji dengan sakit. Kemudian dia bertemu dengan baginda SAW. Minta Rasulullah SAW doakan kepadanya kesihatan. Wahai Rasulullah, doakan saya sembuh. Jadi Rasulullah SAW berikan dia 2 pilihan. Boleh, saya doakan kamu kesembuhan dan kamu dapat kesembuhan. Yang kedua, saya doakan kamu dijanjikan syurga, tapi kamu kena sabar dengan ujian. Mana kita nak? Kalau kita lah. Diam. Tak tahu nak jawab apa kan. Sebab kita tak diuji benda tu. Sekarang dia sedang diuji. Dengan bila dia diuji, memang satu ujian kita akan rasa keperitan, kita rasa tersesat dalam jiwa kita. Pilihan yang kita nak buat, apa yang pilih yang terbaik untuk kita. Jadi sahabat ni, Masya Allah, sahabiah ni, Masya Allah, tabarakallah. Dia pilih apa? Saya pilih yang kedua. Saya pilih dijanjikan syurga. Sebab itu yang kekal selama-lamanya. Sakit yang sedang diuji di dunia ini sementara. Tapi dia minta dengan Rasulullah SAW ketika itu, moga-moga saat saya diuji dengan sakit itu, aurat saya terpelihara. Doakan saya, moga aurat dia terpelihara. Jadi Masya Allah, tabarakallah, dia terus diuji dengan kesakitan, tapi ketika itu aurat dia terpelihara. Jadi kehidupan kita tak tahu mana yang terbaik. Jadi dalam setiap doa kita minta apa yang kita nak itu yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Apa yang kita nak berjaya, kaya, tak salah. Ya Allah, dia dapat projek ni ya Allah, mintalah dapat projek ni ya Allah. Kalaulah projek ini baik, yang menjadikan asbab untuk aku boleh lebih banyak melakukan kebaikan untuk agamamu ya Allah, kau bagilah dapat. Lebih dekat, lebih ingat kepadamu ya Allah, bagilah aku dapat ya Allah. Tapi kalau benda ni buat aku lupakan engkau, kau jauhkanlah ya Allah. Sebab Allah lebih tahu. Allah lebih tahu daripada kita. Kita nak pergi, daripada tadi saya nak datang sini, saya guna GPS. Salah pintu. Pergi pintu B, awak tertutup pula kali ni. Rupanya masuk kod A. Tu tengok lain, itu masuk pintu dia lain pula rupanya. Subhanallah kan, itu pun walaupun dah ada GPS pun tersilap. Sebab siapa yang bagi? Yang bagi benda tu boleh ke arah situ, Allah sebenarnya. Subhanallah. Hidup ni memang kita kena letak Allah first. Kita nak keluar saat lagi
Kita nak pergi buat kerja sekejap lagi. Yang bagi kita dapat idea untuk melakukan kerja yang kita buat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi balik pada ayat ni, kita ambilkan dah ayat yang kedua ni. Wahwal azizul ghafur. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi subhanallah. Masya Allah, dalam sebab Allah ceritakan Allah memiliki kerajaan, Allah berkuasa di atas kerajaan yang dimilikinya, dan Allah ciptakan kepada kita semua kehidupan, kematian, yang mana kehidupan ini memang untuk diuji. Sebab apa? Untuk menghadapi, untuk bekalan di akhirat sana, untuk bekalan selepas kematian. Ujian itulah dia. Dan ujian ini untuk Allah tahu siapa antara hamba-hamba ni yang benar-benar buat tu kerana Allah. Buat semua ni kerana Allah. Kalau kita buat kerana Allah, kita tak mengharapkan balasan manusia. Tapi nak kata tak mengharapkan balasan manusia itu senang. Susah. Kalau kita nak buat satu perkara, kita tak mengharapkan balasan manusia. Memang senang, saya buat ni kerana Allah. Tapi cuba kita buat kan. Tak susahlah kita bawa kuih kan. Bagi kawan-kawan kita, bekas, tapue semua. Cantik-cantik bagi. Lepas tu kawan kita ni tak cakap terima kasih. Dia ambil, dia belah macam tu. Terima kasih pun tak cakap. Maknanya kita masih lagi mengharapkan dia membalas kepada kita. Ucapan terima kasih ini bukan kita yang perlu minta. Tapi itu adab dia kepada kita. Dia yang perlu beri. Tapi kita tak perlu minta sebab kita buat kerana Allah. Jadi Masya Allah, mereka yang melakukan apa ya dia? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka yang memberi makan ataupun melakukan apa juga kebaikan kerana Allah liwajhillah, mereka ini tidak mengharapkan. La nuridu minkum jaza'. Mereka tidak mengharapkan balasan. Ni siapa yang buat ikhlas kerana Allah, tak harapkan balasan. Itu biasalah kita dengar, tak harapkan balasan. Tak apalah, ambil lah, tak perlu balas pun. Tapi kalau dia tak cakap terima kasih, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kalimah perkataan terima kasih pun kita tak harap pun daripada dia. Sebab kita buat kerana Allah. Tapi kalau orang tak cakap terima kasih, tak nak bagi terima kasih pun tak nak ambil, macam tu belah je. Kan? Nampak tak? Masih lagi belum ikhlas kerana Allah. Subhanallah, nak dapat keikhlasan. Memang kita minta dengan Allah. Ya Allah, kenapalah tadi minta. Ya Allah, sakitnya hati. Astagfirullahalazim. Bersihkanlah hati kita semua, ya Allah. Satu tempat yang sebelum saya kongsikan, jaga hati-hati dengan hati. Tempat yang paling payah kita nak jaga, hati kita sendirilah. Jadi subhanallah, Allah sudahi dengan Allah maha perkasa, maha hebatnya Allah, berkuasa. Tapi dalam masa yang sama, Allah beritahu antara sifatnya juga maha pengampun. Subhanallah. Dua-dua ini melahirkan kepada kita, Masya Allah, rasa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari-hari sebenarnya kita perlu merasai hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kita perlu rasa, Masya Allah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu lahirkan dengan betul-betul kita rasa, ya Allah, alhamdulillah, hari ini dapat jumpa lagi Kak Mar. Kan? Alhamdulillah. Masya Allah, nikmat yang Allah kurniakan kepada kita semua terlalu banyak. Setiap hari kita perlu bersyukur dan setiap hari kita memandang hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas ni bila kita baca surah Al-Mulk, Masya Allah, dua ayat ni, dua ayat kan. Jadi dua ayat ni lahirkan rasa hebatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada kita dan menceritakan tentang kekuasaan. Jadi subhanallah, sampai kedua. Jadi Masya Allah, masa pun sampai ke saat ini je. Jadi moga-moga saya harapkan perkongsian yang sedikit ini memberi manfaat kepada kita semua, mengambil berat tentang pentingnya kita memahami apa yang kita baca. Penting. Banyak lagi sebenarnya cerita dalam surah Al-Mulk tu. Banyak. Ada penyebab-penyebab kenapa dia. Ada orang tanya soalan, Ustazah, kenapa surah Al-Mulk ni jadi penyindik, maknanya menjadi penghalang kepada siksaan kubur? Kenapa? Sebab kalau kita baca ayat ke-6 hingga 11, Allah ceritakan tentang neraka. Bagaimana neraka tu sempitnya dia. Jahannam, kita baca neraka Jahannam. Jahannam tu maksud dia apa? Tahu tak? Jahannam, apa maksud Jahannam? Jahannam tu maksudnya dari tempat yang dalam dan gelap. Keadaan neraka nak menerangkan kepada kita begitu menakutkan.
Bila kita timbul rasa takut. Kemudian ada lagi di situ dalam surah Al-Mulk. Bagaimana orang-orang kufur ini dicampakkan ke dalam neraka. Ulqiyah, dicampak dalam neraka. Dia tak letak elok-elok, nak masuk, elok-elok. Dipersilakan, tak ada. Campak ke dalam neraka. Dah masuk neraka. Neraka tu sendiri. Dia ada bunyi syahiqan. Bunyi neraka tu menjerit. Tak suka sebenarnya manusia kufur ini masuk ke dalam neraka. Bila dah masuk pula tu, dia punya jeritan, dia punya marah sampai nak terpecah, meletup neraka tu. Punya dia tak nak sebenarnya ada manusia kufur masuk dalam tu. Tak nak terima, tapi dah ada manusia yang kufur kepada Allah. Kemudian bila dah masuk, dia tanya pula. Penjaga neraka tanya. Dulu tak ada ke orang bagi peringatan kat kamu semua ni? Yang masuk dalam neraka. Dia tanya. Nak jawab apa? Apa yang penghuni neraka tu cakap? Orang yang kufur ini? Dia kata ada. Ada dulu orang bagi peringatan. Tapi kami mendustakan. Kami kata tak ada. Kami bahkan mengatakan yang memberi peringatan itu mereka lah yang sesat. Kalaulah kami dulu dengar dan fikir, kami tak akan masuk dalam. Tapi apa tujuan dia jawab tu? Adakah bila dia jawab dia boleh keluar kembali? Tak ada. Soalan itu ditanya oleh penghuni neraka untuk menyakitkan lagi hati penghuni neraka. Jadi apa perasaan bila kita baca ayat ni sebenarnya? Rasa takut. Bila takut, jadi pendinding kepada kita untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, maka kita terpeliharalah daripada azab api neraka, azab kubur. Masya Allah, ada kaitan tak? Ada. Penting tak faham? Penting. Bila kita baca tak faham, baca je tak ada rasa apa. Mengharapkan syafaat, mengharapkan kita terpelihara daripada kubur. Tapi sebenarnya ada point, ada perkara yang Allah nak sampaikan kepada kita yang perlu lahirkan rasa takut dalam jiwa kita. Tadi rasa kagum kepada Allah, rasa hebatnya Allah sayang. Kemudian ada rasa takut kepada Allah. Ya Allah, yang mana Allah janjikan kepada mereka yang kufur, yang tidak mentaati perintah Allah ini dengan azab yang begitu perit. Seterusnya Allah ceritakan pula bagi mereka yang ada rasa takut ini, Allah akan berikan kepada mereka keampunan. Dalam surah Al-Mulk. Jadi perlu tak kita ada rasa takut? Perlu. Zaman sekarang terlalu ramai manusia yang dah hilang takut kepada Allah. Terlalu ramai. Takut dah tak ada. Malu dah hilang. Buat dosa secara terang-terang. Betul tak? Terlalu ramai. Ya Allah. Moga Allah hadirkan semula rasa takut pada jiwa kita semua. Anak cucu cicit kita semua. Keluarga kita, saudara mara kita. Semua umat Islam. Supaya itulah menjadi benteng untuk kita daripada melakukan perkara yang Allah larang. Jadi subhanallah. Fahamilah selepas ini surah Al-Mulk ataupun apa yang kita baca. Sebab dengan itulah akan melahirkan rasa-rasa dalam jiwa kita yang memberi kesan bukan kepada kita, bahkan dalam kehidupan kita seharian, masya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah, yang silap itu datang daripada kelemahan Ustazah sendiri. Ada soalan ke? Tak ada. Semua dah nak bangkit untuk mengerjakan solat. Masya-Allah. Jadi Ustazah sudahi dengan tasbih kafarah dalam suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya sudahi dengan kalam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.